So for today's online class, we will be focusing on summary writing. Video ni akan jadi sangat panjang gila-gila. Sebenarnya lama sudah niat mau buat ini online class berfokuskan kepada summary. So section yang antara yang boleh belajar lemah conquer fokus supaya dapat markah yang agak senang untuk didapat berbanding bahagian-bahagian yang lain. Tapi sebab saya tahu video ini akan jadi panjang dan kebanyakan pelajar tidak mau tengok video yang panjang, so they have very short attention span. But alas, it's something that is inevitable, tidak boleh dielak sudah. Jadi sudahlah, benda ni akan sangat tidak relevan untuk tahun depan sudah, for SPM next year. So rasa macam benda ni sia-sia, tapi ialah kita cuba sedaya upaya selagi boleh kan. Jadi kita cuba. So let's start. Before we start, I need you, whoever is watching this, either my students or not, I need you to download all these pictures of the text and the questions in our WhatsApp group. That's for my students. But if you are here and you just stumbled upon my video, kamu baru ternampak saja kan ini video, kamu boleh juga klik link di description box di bawah untuk dapatkan semua the handouts lah yang kita akan guna untuk hari ini. Kemudian saya perlukan kamu untuk copy down the questions semuanya. Copying questions is one of the practices that can help you familiarize yourself with English. Sebenarnya menyalin ni, masa awal mengajar dulu kan, teacher rasa macam menyalin ni benda yang sia-sia. Apatah lagi kalau menyalin tanpa apa-apa awareness. But it has come to my realization, baru teacher sedar yang beberapa tahun yang macam menyalin itu pun satu effort untuk pelajar-pelajar yang lemah. Kadang-kadang kebanyakan pelajar yang lemah dia orang ada masalah pembelajaran atau masalah perkembangan psikomotor semasa kecil. Macam diorang tidak boleh lukis bulatan dengan baik, garisan lurus tanpa pembaris pun sangat impossible. Jadi mungkin menulis ni pun boleh membantu diorang berlatih psikomotor. Mind you, they are form 4, form 5 students. Jadi copy down the questions from question 26A to the question 31, summary question. Lepas tu siap-siap lukis satu jadual 26/5. Maksudnya tu barisnya 26, ada 26 baris, lajurnya ada 5 lajur. Okey? Kalau yang melihat menonton ini ialah pelajar yang pernah dapat D dalam bahasa Inggeris dengan usaha mereka sendiri, sudah stop watching here. There are so many other videos that are catered towards the average to good students for summary writing. Go watch that. This is especially for the weak students. Ini memang khusus untuk pelajar-pelajar yang lemah. Okay? No offense. It's good to know, untuk tahu di mana level kita sendiri. Jangan rasa kecil bila kita cakap pelajar yang lemah. Tidak apa. Yang pentingnya kau tahu di mana levelmu dan kau berusaha untuk naik level lagi. Okay? Okay. Then, macam mana sebenarnya? Ini ialah tips atau langkah-langkah untuk keseluruhan bahagian C. Bahagian C, ingat ada bahagian C ada dua. Satu ialah pemahaman, soalan pemahaman, petikan soalan pemahaman, kemudian barulah penulisan ringkasan berdasarkan petikan yang diberi itu kan. Jadi secara umumnya kita kena baca soalan dahulu, bukan petikan. You read the question first, all of the questions 26A sampai 31 soalan summary itu yang kamu salin tadi itu kamu kena baca dengan baik-baik. And then bagi perhatian nombor-nombor itu. Yang mana? Nombor yang mana? Kalau kamu nanti teacher letak satu petikan contoh di sini. Kalau kamu nampak nombor di sebelah kanan kamu when you are looking at the text, right? Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri dulu. Okay. Kiri itu ialah bilangan perenggan. Okay, 1, 2, 3 bilangan perenggannya. Dan sebelah kanan itu ialah bilangan baris. Okay, penting ini untuk apabila menjawab soalan pemahaman dan juga menjawab ringkasan. Okay, kedua-duanya akan merujuk kepada nombor-nombor ini. Kemudian masa menjawab soalan pemahaman pula, kamu kena bagi teacher lah
selemah mana kamu pun kan, kalau kamu tidak ada masalah pembelajaran yang kena diagnos oleh doktor atau tidak kena diagnos pun, kalau kamu tidak ada masalah pembelajaran, kalau kamu fokus, kamu boleh. Okay? Kamu fokus semasa menjawab soalan tu, cari perkataan word atau phrase. Kalau dia minta word saja, bagi perkataan saja. Kalau dia minta phrase, bagi phrase saja. Okay? Okay, kalau betul-betul lemah, kamu gunakan nombor-nombor yang tadi tu, sebelah kiri atau kanan itu kan, nombor-nombor itu untuk membantu kamu mencari jawapannya dan cari perkataan yang sama. Okay? Kalau kamu boleh faham sedikit lah kan, ada sedikit saja. So teacher tanya kan, kalau student kan, okay, ada kamu faham? Diorang akan jawab, ada sikit-sikit. Actually, I don't believe that. Teacher tak percaya dengan frasa faham sikit-sikit, tapi contohlah, ada sikit perkataan yang kau faham, ada sikit kau nak fahamkan. Let's say that. Cuba pastikan jawapan yang kamu pilih dari petikan itu selari dengan soalan. Okay? Jadi jangan membuta tulis, ambil. Ingat, untuk pemahaman ini, dia ada orang panggil overlifting. Okay? Kita tahu overlifting ini akan tidak dapat markah. Atau kadang-kadang, tengok jugalah dia punya answer scheme, skema jawapan. Tengok juga skema jawapannya. Ada yang boleh tiru bulat-bulat tanpa ubah apa perkataan. Dan ada juga yang kalau kau tiru bulat-bulat, kau tidak akan dapat markah. So it depends on the skema jawapan lah. Okay, dan akhir sekali masa tulis ringkasan. Remember, cuba tengok dalam petikan tu cakap wazna saya. Saya ialah wazna. Saya, I. Tapi dalam soalan ringkasan nombor 31 tu, dia ada cakap pasal she, dia. Okay, jadi ingat, kalau itu, kamu kena tukar kata ganti diri. Dahulu, I kepada she ke, begitulah. Untuk pelajar yang lemah, yang betul-betul lemah, jangan tinggalkan soalan ini. Sebab ada kemungkinan kamu boleh dapat markah bonus, gitulah. Apa yang kamu perlu buat ialah pilih dan salin ayat penuh saja. Apa maksud ayat penuh? Okay, believe it or not, tidak tahu lah kalau kamu atau tidak, ada pelajar tidak faham pun apa maksud ayat penuh. Jadi mari kita fikir, apa itu ayat penuh? Ayat penuh ialah dari huruf besar sampailah titik nokta. Itulah ayat penuh. Jadi untuk pelajar lemah, bila kamu salin ringkasan tu kan, kamu pilih ayat penuh saja untuk ambil dia one chunk and put it back in your summary. Untuk pelajar sederhana pula, pilih yang menjawab soalan. Jadi betul-betul ringkasan lah. Minimalkan pertukaran perkataan atau pemotongan ayat. Okay, minimalkan sebab kamu yang pelajar sederhana. Kalau pelajar advance, by all means, apa suatu paraphrase. Paraphrase, itulah teacher tulis itu. Pelajar advance, untuk pelajar advance saja boleh paraphrase. But if you are pelajar advance, why are you here? Stop watching and go watch the other good videos. Okay. So, okay. The first step is let's read the questions first. Nombor 26A. From paragraph 1, why was the team's achievement a triumphant moment for the school? Jadi daripada soalan ni kita boleh teka lah yang petikan ni akan ada berkaitan dengan kemenangan dan juga pencapaian begitu ya. 26B, from paragraph 2, what made Cheryl leave her job? Jadi kita tahu sudah sekarang ada satu watak bernama Cheryl dalam petikan tu nanti, dan dia sudah tinggalkan dia punya pekerjaan. Number 27, from paragraph 3, why did the experience affect Cheryl emotionally and physically? Ya, jadi petikan ni ada pasal Cheryl dan sebuah pasukan yang memberi kesan kepada Cheryl secara emosi dan juga fizikal. Boleh kamu teka sudah petikan tu pasal apa? 28A. Okay, from paragraph 4, which word conveys the meaning of a final warning? Okay, dia tanya word. Dia tanya kamu perkataan. Jadi kalau ada soalan macam ini, bagi jawapan satu perkataan. Bukannya dua, bukannya tiga. Satu perkataan yang membawa maksud final warning. Okay. Then 28B, how did Cheryl motivate them to keep on practicing? Bagaimana Cheryl memotivasikan pasukan itu teruskan berlatih. Okay. 29A,
From paragraph 5, lines 37 to 38, dia bagi satu ayat yang berasal daripada baris 37 hingga 38 tu. This also took a hit on Cheryl's monthly wage of 2,000. Jadi, what does the word this refer to? Selalu ni ada soalan-soalan SPM sebenarnya yang guna perkataan macam this, that, it, untuk tanya kamu dia ni merujuk kepada apa. Okay. Tengok dulu frasa took a hit on. Secara kolektifnya dia bermaksud memberi kesan yang negatif, yang buruk kepada Cheryl's monthly wage. Jadi apa yang memberi kesan kepada gaji bulanan si Cheryl ni? Kita tengok ya. Okay, 29B. From paragraph 6. Why did the judges give a positive reaction? Pasukan ni dengan si Cheryl ada berkaitan dengan hakim. Okay. Number 30. What do you think Cheryl and her team did after winning the competition? Give a reason for your answer. Okay, jadi kamu perlu bagi satu action, lepas tu satu reason. Ingat yang untuk soalan 30 ini ialah soalan kebat. Jadi soalan kebat, kamu mungkin disuruh untuk berfikir di luar konteks petikan itu. Jadi mungkin kalau kau tahu sikit pasal soalan ni pun kau boleh sudah agak-agak macam apa yang Cheryl dan pasukannya buat selepas memenangi pertandingan itu. Bila kau bagi kau punya tekaan, kau mesti bagi juga kenapa kau teka dorang buat benda ni selepas menang. Okay, lastly kita mesti je baca soalan summary ni sebelum kita baca petikan sebab itu boleh membantu kita fokus di mana informasi mana yang kita perlukan. Okay, Cheryl trained the choral speaking team and led them to victory. Based on the passage, write a summary on what she did to win the competition. Okay. Credit will be given for the use of own words, but care must be taken not to change the original meaning. Your summary must be in continuous writing form, not in note form. Use materials from line 14 to 45, not be longer than 130 words, including the 10 words given below. Begin your summary as follows. After becoming an English teacher at a rural school, Cheryl, okay, jadi untuk soalan 31 ni kan teacher mau kamu fokus dulu ni yang teacher garis-garis semua ni. Oh, sebelum tu kita tahu lah sekarang ni Cheryl dan pasukan apa? Pasukan choral speaking. Tahu kan yang bicara berirama tu kalau bahasa Melayunya, and lead them to victory. Pasukan tu kepada kejayaan. Seluruh petikan ni pasal itu. Jadi kamu pula perlu tulis satu ringkasan tentang apa yang si Cheryl buat ni untuk bantu pasukan tu menang di dalam itu pertandingan. Okay, jadi ni ni abaikan. Yang perlu kamu beri fokus lebih ialah taiklah latihan kedua ini ya. Use materials from line 14 to 45. Di sini saja Kak. Jadi maknanya sebelum baris 14 itu kamu tidak perlu bagi perhatian apabila menulis ringkasan, okay, ataupun selepas 45. Di antara 14 dan 45 saja yang kamu perlu betul-betul bagi perhatian. Dari situlah isi penting untuk ringkasan kamu akan diambil. Okay? Tapi 130 patah perkataan ringkasan tu perlu dimulakan dengan 10 perkataan yang diberi ini ya. Jangan lupa untuk salin semula dalam kamu punya jawapan ringkasan. Kalau kamu tidak salin, tidak akan diberi markah. Okay? City girl Cheryl, 31, never dreamt that she would one day give up her corporate career to become a volunteer teacher. But that was exactly what happened. Cheryl was sent to a rural school in Kedah and contributed to her school by establishing a choral speaking team. The team went on to become a top qualifier at a district level choral speaking competition. It was a triumphant moment for the school because it had never won a prize, let alone make it to a top tier in a competition. Okay, jadi untuk perangan satu kita sudah tahu yang Cheryl ini ialah telah berhenti kerja sebagai orang korporat ini untuk menjadi cikgu sukarelawan. Lepas tu dia dihantar untuk bertugas di Kedah. Sekolah di Kedah itu dia sudah dapat bina satu pasukan choral speaking.
Okay, jadi pasukan itu orang layak untuk ke level yang tinggi di peringkat daerah. Okay, jadi itu adalah saat kemenangan lah bagi mereka tu. Triumphant moment, ingat kan yang ada di dalam soalan tadi kan yang kita baca tu. Kenapa bagi orang ini adalah satu saat yang sangat hebat? Sebab sekolah tu tidak pernah menang apa-apa hadiah, apalagi sampai ke tahap yang tinggi di dalam sebuah pertandingan. Okay? Now let's go to paragraph 2. I was a public relations PR consultant for 4 years. During that time, I used to teach students in Puchong. Then I reached a point where I realized I liked teaching more than PR, so I decided to leave. In 2013, she joined Teach for Malaysia and was trained for 8 weeks. During her training, she was taught different teaching strategies like how to engage the students and how to plan and have class games. Upon completion, Cheryl was then sent to SMK Pinang Tunggal, Kedah. Okay, jadi di perangan kedua ni kita lebih tahu secara detail lah. Ya, kerjanya dalam korporat tu kerja apa? Itu seorang PR consultant selama 4 tahun. Sama-sama dia kerja tu, dia mengajar pelajar di Puchong. Sampai satu tahap tu dia rasa macam dia lagi suka mengajar daripada kerja PR tu. Jadi pada tahun 2013 dia sertai Teach for Malaysia. Jadi itu satu program latihan selama 8 minggu, dan semasa dia latihan ni dia sudah kena ajar macam mana untuk membuatkan pelajar itu engage bermaksud bukan bertunang ya, sangat masuklah sama pelajaran tu. Lepas tu lepas dia dapat latihan tu, dia dihantar ke SMK Pinang Tunggal. Okay, let's go to the third paragraph. Despite the smaller paycheck, after switching careers, Cheryl persevered and went on to assemble a team of students whom she initially saw as lackluster and polished their talent through sheer grit. She said the experience was an emotionally charged and physically draining one, as she had to start from scratch to find prospective students. They had problems with speaking English. There were times my students would get tired, but some of them would persevere. It was difficult. There were issues with pronunciation too, as they were used to conversing in the Kedah dialect. The students don't pronounce the suffix S, but English has a lot of that. So that was my biggest challenge with them. But I trained them continuously, even through the fasting month, and it was so tiring. I even encouraged them with motivational words to stay focused and soldier on, so they would not lose their spirit. Okay, jadi di dalam perangan ketiga ini, kita tahulah yang sebenarnya bila dia bertukar kerjaya tu, si Cheryl ni dapat gaji yang lebih rendah. Tapi dia tetap juga bersemangat menghimpun satu pasukan pelajar yang lackluster, kurang bersemangat, dan dia bantu untuk menggilap bakat diorang dengan hanya kecekalan hati. Tiada benda lain, hanya kecekalan hati. Okay, lepas tu dia terpaksa mula dari awal dan dia ada banyak masalah sebab pelajar-pelajar ni ada masalah dengan pertuturan bahasa Inggeris. Okay. Dan diorang kadang-kadang sudah penat dan diorang punya sebutan pun selalu susah sebab orang Kedah dialek Kedah. Jadi Kedah dialek ni tidak sebut S bahasa Inggeris yang ada banyak S. Diorang ada kesusahan lah. Tapi Cheryl tetap juga latih diorang secara berterusan walaupun sepanjang bulan Ramadan. Okay. Itu sangatlah memenatkan semua orang. Tapi apa yang Cheryl buat? Cheryl
encourage, memberi semangat sama diorang dan tidak hilang semangat. Okay, so let's go to the fourth paragraph. Privately though, Cheryl did consider giving up after having a difficult time assembling her 35-student team for the competition. Many opted out owing to lack of confidence, and attendance was just too poor to begin practice. Refusing to give up, she put her foot down and gave an ultimatum to her students. There was another teacher who did it with me. We reached a point where we thought we didn't want to do it because attendance was discouraging and the students were dropping out. So I called them and reminded them that the reasons they joined the competition. It was then they felt inspired to finish what they started. I had no choice but to tough it out because I felt that they can ace this competition, but they need to realize it themselves too. I couldn't get that message across easily. I too got emotional at times, she added. Okay, kita perlu pergi sini dulu, perangan keempat. Okay, sebenarnya secara pribadi lah, si Cheryl ni sebenarnya mau juga give up. Okay, sebab susah gitu mau kasih himpunkan 35 pelajar dalam satu pasukan dan banyak pelajarnya yang keluarlah drop daripada tim tu sebab tidak ada keyakinan. Jadi bila banyak orang tiada, makin lama kehadiran semakin sedikit. Tapi Cheryl tidak mau juga give up, jadi dia menggunakan jawatan yang dia ada, kuasa yang dia ada sebagai seorang cikgu untuk menghalang daripada tim tu hancur. Okay, jadi dia buat apa? Dia bagi ultimatum, amaran terakhir. Okay, jadi apa cikgu Cheryl buat? She called them. Jadi dia panggil dorang, lepas tu ingatkan dorang kenapa pelajar-pelajar tu menyertai pasukan tu pada asalnya. Bila cikgu tu Cheryl ni kasih ingat yang dorang tu pasal semua ni, barulah dorang bersemangat untuk menghabiskan apa yang dorang sudah start. Kadang-kadang dia beremosi juga, biasalah sebagai seorang cikgu. Lepas tu pergi perenggan kelima. The team was made up of students from Form 1 up to Form 5, some of whom hailed from rural villages and had no transportation to and from the choral speaking practice session. But Cheryl volunteered to chauffeur some of the students to motivate them to turn up. There was also the regular food and drinks which she would supply on days where the practice took a long time. This also took a hit on Cheryl's monthly wage of 2,000. Nevertheless, it gave her much satisfaction. Sebenarnya pelajar di sini di perangan kelima ni diterangkan yang pelajar-pelajar ini datang daripada rural villages, kampung-kampung pedalaman yang tidak ada transportation, itu kenderaan. Dorang tidak ada kenderaan sebenarnya untuk pergi ke tempat berlatih choral speaking tu. Tapi apa Cheryl buat? Cheryl volunteer. Dia sukarela untuk memandu. Chauffeur bermaksud memandu pelajar-pelajar ni untuk bagi dorang motivasi untuk datang pergi berlatih. Selain daripada memandu pelajar ni, dia juga bagi regular food and drinks pada hari-hari yang praktis panjang. Jadi tengoklah, dia bayar minyak untuk hantar dorang pergi kampung dan ambil lagi dari kampung untuk pergi berlatih. Lepas tu bagi dorang makan dan minum. Jadi semua ni akan took a hit on Cheryl's monthly wage. Apa maksud took a hit? Memberi kesan negatif kepada gaji bulanan si Cheryl ni. Tapi nevertheless dia merasa puas hati. Okey, mari kita pergi ke perenggan ke-6. One of the ways I motivated my team was I told them that no one is going to look at them at the competition, as we were going up against 25 schools. I told them they had to make heads turn, and that's how they are going to win, which they did. Of course, there were vast differences between our school and the other schools. We were competing for a spot against schools categorized as cluster institutions, religious schools, and Chinese schools.
On that day, my students delivered an outstanding performance. I saw the reaction on the judges' faces, and they were all like, wow, this is such a good school. I never thought we would get the placing, but we did. SMK Pinang Tunggal won the 5th spot in that competition. Okay, dalam perenggan ke-6 dan 7 ini, dia bagi tahulah yang Cik Cheryl ni bagi diorang semangat dengan berkata yang tiada orang akan pandang diorang ni. Sebab diorang lawan 25 sekolah lain yang datang daripada institusi kluster, sekolah agama, sekolah Cina, yang memang kita tahu lagi hebat bahasa Inggerisnya. Jadi maknanya choral speaking diorang pun hebat. Jadi apa yang diorang perlu buat? Diorang mesti buat persembahan yang wow, sampai making heads turn, sampai macam yang boleh buatkan orang tertoleh. Macam wow, hebatnya. Jadi itulah yang diorang buat. Pelajar-pelajarnya buat persembahan yang hebat. Sampailah hakim-hakimnya cakap, wow, ini sekolah yang bagus. Jadi diorang dapat tempat kelima. Walaupun macam kau rasa macam tempat kelima bukan nombor 1, tapi 5 daripada 25 sekolah dan daripada sekolah yang majoriti pelajarnya ialah daripada pedalaman, itu ialah satu pencapaian yang hebat. Gitulah. Okay. So this text is adapted from the Malay Online, February 2017. 3 years ago, kan? Okay, now the next step, kita perlu jawab soalan betul-betul. Number 26A. From paragraph 1, why was the team's achievement a triumphant moment for the school? Jadi contohlah kan kamu macam tadi teacher cakap, kamu tak berapa faham pun, kamu masih boleh lagi cuba untuk jawab. Jangan tinggalkan kosong. Apa-apa soalan pun jangan tinggalkan kosong. Kamu mesti berusaha juga. Jadi apa yang teacher mau kamu buat ialah refer to the paragraph. Rujuk perenggan yang disebut. Okay, itulah kepentingannya, nombor di sebelah kiri itu. From paragraph 1. Jadi paragraph 1 lah yang kita tengok. Mari di sini saya teacher tunjukkan perenggan pertama. Kemudian apa yang kamu boleh buat ialah cari perkataan yang sama. Kalau boleh kita tidak tahu macam mana soalan SPM nanti, tapi insyaAllah lah ada clue yang macam ini. Sini teacher highlight triumphant moment. We already know the meaning of that. Detik kemenangan. Okay, detik kemenangan. Jadi kita cari di dalam perenggan 1 itu juga. Di situ ada di sini sama, sejibik. Okay, kamu boleh ambil keseluruhan ayat ini. It was a triumphant moment for the school because it had never won a prize. Bla bla bla. Tapi kalau teacher rasa start dengan because it had never won a prize, let alone make it to a top tier competition. Okay, senang. Now, let's move on to 26B. From paragraph 2, what made Cheryl leave her job? Okay, jadi kali ini dia mau merujuk kepada perenggan kedua. Jadi kita ambil perenggan kedua di sini. Jadi kita sebenarnya sudah bincang juga maksud semua ni kan. Jadi mustahil kamu tak boleh cari. Teacher saya explain in Malay. But then, let's say this is SPM kan. Masa SPM kamu tahu. Jadi kamu cari siapa perkataan yang sama. Leave a job. Leave. Perkataan leave itu. Okay, mari kita cari. Ada kan tak? Ada di situ. Jadi yang highlighted tu serupa. Jadi kalau kamu rasa this is, I don't know anything, I'm so stupid. Jadi kamu ambil lah tu. I tu saya engkau tukar kepada she. She reached a point where she realized she liked teaching more. Kamu tukar ini saja. I. Sebab kita kan sekarang cakap Cheryl ni orang yang lain. Yang di sini ialah dia punya dialog. Kan? Jadi tukar saya I tu kepada she to leave. Tapi kalau teacher ubah dan ringkaskan menjadi she liked teaching more than PR. Okay? Sekarang bagi soalan ke-27. From paragraph 3, why did the experience affect Cheryl emotionally and physically? Kita ambil dulu perenggan ketiga. Sebab kedua-dua soalan 27A dan B ini merujuk kepada perenggan yang sama. Jadi kamu mulai lagi cari perkataan yang sama. Cuba kita ambil perkataan ini. Emotionally dan physically. Boleh jumpa di baris mana? Pause di sini, cari. Betul.
was an emotionally charged and physically draining. Okay, tapi dia tanya kenapa? Ada di sini S, perkataan S ini, AS, dia juga bermaksud kerana. Okay, ada konteks di mana AS ni, S, perkataan ini digunakan untuk bermaksud kerana. Jadi, itulah dia punya jawapan. She had to start from scratch to find prospective students. Tada! Begitulah. Okay, 27B. Masih lagi merujuk kepada perenggan ketiga. What was her main problem with the team? Okay, kita cuba cari guna perkataan main problem. Adakah tak? Main tak dah? Serius bah? Problem adakah? Ada problem, perkataan problem di situ. Jadi dia tanya, what was her tu Cheryl lah. Cheryl's main problem with the team? Mereka ada masalah bertutur dalam bahasa Inggeris. Senang kan? Okay, let's go to number 28. From paragraph 4, which word conveys the meaning of a final warning? Okay, kita sudah tahu maksudnya ni kan? Mari kita tarik dulu perenggan 4. Dia memang minta word saja. Kamu bagi jawapan word sajalah. Jangan lebih-lebih. Satu word saja. Jadi cari perkataan yang di atas tu yang membawa maksud final warning. Contohlah kamu tidak tahu apa-apa, bilang semua ni saya tidak faham. Kamu ambil satu perkataan yang kamu tidak pernah jumpa atau you think the word is interesting. Contohnya ini perkataan ultimatum yang paling lain di situ kan. Dan harap-haraplah masa SPM kalau ada soalan begini, perkataan yang pelik itulah jawapannya macam kali ni. Okay, soalan 28B. How did Cheryl motivate the team to keep on practicing? Teacher tak pastilah kalau boleh jumpa perkataan motivate di sini. Tapi kadang-kadang kamu boleh cari perkataan yang sama maksud. Okay. Contohnya, teacher pilih motivate. Motivate apa? Motivasi kan? Ada satu perkataan yang hampir-hampir sama. Okay? Iaitu menginspirasi. Jadi, teacher jumpa satu perkataan inspirasi di situ. And the answer is, she reminded them the reasons they joined the competition. So, ada di sini. Di sini sebelumnya. Sebab it was then. Itulah masanya bila mereka terasa terinspirasi untuk mengakhiri apa yang mereka mulakan. Okay, jadi tengok ke belakang saja. Okay, next question 29A from paragraph 5 lines 37 to 38. Mari kita scroll dulu paragraph 5. Bukan lines 37 to 38 lines 40 di sini ni nah. This also take ahead. Mari kita tengok. This-nya tu ni. Inilah dua ni, bukan line 37 hingga 38. Apa yang kau rasa memberi kesan negatif kepada gaji bulanan si Cheryl itu? Berdasarkan yang teacher sudah terangkan di sini, di perenggan 5 ini. Ingatkah? Kalau anda ingat, go back. Rewind. Pergi kau sana yang tadi teacher explain tu. Dengar balik, apa yang memberi kesan negatif kepada gaji bulanan si Cheryl. Kalau kamu faham juga di sini boleh baca balik. Okey, jadi sebenarnya diorang ni pelajar yang dari pedalaman dan tidak ada kenderaan untuk pergi tempat praktis. Jadi dia ambil dan hantar, ambil hantar. Lepas tu hari-hari bila ada praktis yang lama, si Cheryl belikan, cikgu Cheryl ni belikan makanan dan minuman. Inilah yang menjadi memberi kesan. Maksudnya tu kasih kurang lah. Dia sacrifice lah. Mengorbankan gajinya. Dia belikan makanan minuman. Dia beli minyak untuk hantar dorang selalu masuk pipa dalaman lagi. Itulah dia. This refer to chauffeuring the students and regular food and drinks. Okay? Next. 29B from paragraph 6. Why did the judges give a positive reaction? Okay, kali ini ambil di perenggan 6. Kita cari perkataan yang hampir sama. Perkataan pertama teacher pilih ialah judges. Can you find the word judges in the paragraph 6? Boleh kau jumpa perkataan judges di perenggan ke-6? Ada kan? Siapa nak jumpa itu? Mencari pakai lutut. Next word, boleh juga kau cari reaction. Ada kan? Nah, itu sebelahnya she jacks.
Jadi, I saw the reaction on the judges' face and they were all like, wow, this is such a good school. Jadi, positive reactionnya tu, this is such a good school. Itu dia punya positive reaction. Tapi dia tanya, kenapa? Kenapa kan? Jadi, kamu tengok di ayat sebelum perkataan-perkataan yang kita jumpa tadi. Inilah, on that day my students delivered an outstanding performance. Tapi perlu tukar perkataan my, kata ganti diri, my kepada her. Ataupun sini teacher tulis the students delivered an outstanding performance. Okay. Last question, pemahaman punya soalan. Soalan 30 ialah soalan kebat. Jadi tidak perlu sangat bergantung kepada teks itu. Sudah teacher terangkan macam mana, apa maksudnya ini soalan kan. Apa yang diorang buat selepas pertandingan itu. Okay. Kalau orang gembira-gembira sudah, selepas memenangi satu pertandingan, apa diorang buat? Pause di sini untuk berfikir, mulau kah kau tidak tahu? Aduh, I shouldn't have that. Kalau teacher mungkin balik rumah, ambil gambar gitu kan. Tapi di sini teacher pilih they celebrated together. Kenapa? Sebab they had worked hard and they deserve a celebration. Okay, teacher mau terangkan sesuatu di sini. Berdasarkan maklumat yang kita dapat daripada pemeriksa-pemeriksa kertas 2 ni ya. Kalau kamu punya action betul di sini, boleh betul. Di sini salah, kamu hanya dapat 1 markah. Tapi kalau kamu punya action tidak masuk akal, tetapi reasonmu masuk akal, kau tidak akan dapat juga markah 1 itu. Okay, it depends on the first answer. Okay, next, let's go to the next section, which is answering the summary. Boleh pause di sini. This has been a long video. Nanti datang balik pun boleh. Okay? Okay, let's focus on the summary. Kita sudah baca semua petikan, kita sudah jawab semua soalan pemahaman. Sekarang kita fokus kepada ringkasan. Di sinilah pelajar lemah boleh mengambil peluang untuk dapatkan markah sebanyak yang mungkin. Okay? Jadi kalau kamu pelajar sederhana, kamu tahu yang diminta ini adalah yang teacher underline merah di situ adalah what she did, what Cheryl did to win the competition. Okay, apa yang si Cheryl buat untuk menang pertandingan itu. Jadi untuk pelajar lemah yang kamu perlu tengok ialah baris 14 hingga 45. Ingat ke yang tadi tu kita bincang pasal nombor di sebelah kanan atau nombor sebelah kiri. Jadi kali ni kita fokus kepada nombor yang sebelah kanan. Sebab itu ialah baris. Kalau sebelah kiri itu ialah perenggan. Jadi kamu you draw a box. Okay, teacher ajar pelajar teacher untuk lukis satu kotak di atas petikan itu. Petikan yang panjang tu kan. Jadi kita cari nombor sebelah kanan tu, ada nombor 15. Di atas 15 apa? 14 kan? Okay, jadi 14 lah. Lepas tu di bawah, di mana 45? Kita jumpa 45 sudah. Okay. Jadi kita bina itu box. Di atas 15 ialah 14. Jadi kita garis di atas baris 14. Okay, ini ialah box pertama kita. Box kedua ialah keseluruhan ini di antara 14 hingga 45. Dan sampai di bawah baris 45. Okay. Sip, sudah kau punya box. Jadi fokus kepada benda dalam box tu saja. Jangan cari tempat lain. Okay? Ada di atas kan, di bawah kan? Jangan peduli itu. Benda kedua yang kamu perlu buat selepas kamu bina itu box ialah pilih 10 ayat lengkap. Ingat kan yang tadi saya cakap tu? Yang tadi saya cakap tu mesti ayat lengkap daripada huruf besar kepada titik nokta. Beginilah. Saya bagi contoh lah. Contoh ayat penuh. Cuba tengok baris 18. 18 di sini. Okay. Cuba cari ayat lengkap yang pendek saja di sini. Baris 18 ni. Haruslah yang ini. Ada huruf besar
dan titik nokta itu 1 ayat lengkap. Jadi kalau sudah cukup 1, kau cari lagi 9. Ini nih anggaran saya 10 tuh anggaran saja. Kalau kau rasa 130 itu 8 saja cukup, sudah 130 cukup lah. Tidak payah kau cari sampai 10. Kau pandai-pandai lah agak-agak ya. Berapa ayat itu yang cukup 130? Boleh? Sudah kan kau bina itu jadwal 26 kali 5 tadi kan? Oke. Sebelum kita start ini kelas, sepatutnya kau sudah lukis sekali dengan menyalin soalan. Kalau belum, buat sekarang. Lukis sekarang itu jadwal. Oke. Sudah teacher pura-pura lukis jadwal teacher di sini. Oke. Ingat 26, nah sampai 26 nih, baris ini sampai 26. Oke. Dia punya lajur ada 5. Jadi 2 talu apa 5? 5. Sudah cukup. Ingat kita membuat dalam bentuk perenggan. Kau skip lah satu box di sini. Kau skip 1, di kedua nih. Ingat, remember, you have to copy down the 10 words first. Oke, 10 ayat yang diberi pertama tu di bawah soalan nombor 31 tu. Jadi inilah dia punya ayat. After becoming an English teacher at a rural school, Cheryl, tidak ada nokta situ. Jadi kamu kena habiskan dulu, lengkapkan di sini. Kau rasa apa yang si Cheryl buat selepas dia dihantar ke mengajar di rural school itu? Dia buat satu pasukan choral speaking kan? Jadi kau kasih siap lah, Cheryl assembled a choral speaking team. Begitu? Itu sudah satu ayat lengkap. Tapi itu melengkapkan ayat yang diberi sudah. Jadi sekarang kamu tulis habis itu, kamu teruskan lagi, kasih masuk berapa ayat lengkap yang telah kamu pilih tadi. Oke? Habis itu saja. Jadi kita recap balik yang kita sudah buat ialah kita sudah baca soalan dulu. Kita sudah perhatikan nombor-nombor di kiri dan kanan. Kita sudah baca teks dengan penuh wibawanya. Lepas tu, masa menjawab tu, kita refer balik kepada perenggan-perenggan tertentu seperti mana yang diminta oleh soalan. Lepas tu, kita sudah bina box untuk ringkasan maklumat itu kan. Berdasarkan baris maklumat yang dibagi daripada baris mana ke baris mana saja. Lepas tu kita sudah pilih 10 atau berapa salah ayat lengkap untuk dimasukkan dalam jadual kita. Lepas tu kita sudah isi jadual ringkasan kita. Tidak perlu padam balik lukisan jadual itu. Biarkan dia begitu saja. Boleh membantu pemeriksa juga. Okay, I hope that this video will not be too long that you don't want to watch it. Biasa juga sudah orang tak watch my videos, but it's okay. Teacher buat usaha teacher, sama ada pelajar mau buat usaha bahagian diorang atau tidak, itu terpulang pada kamu, terpulang pada mereka. Yang teacher tahu ialah everyone is a teacher and everyone is a student. This is my learning while I'm teaching, so I don't lose anything. Teacher tidak rasa kekurangan